Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la rayba fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Ibu-ibu dan kakak yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada petang ini. Syukur pada Allah, Allah kumpulkan kita, dan itulah yang pertama sekali kita kena letakkan dalam hati kita, kan. Allah kumpulkan kita petang-petang Jumaat macam ni. Dan sebelum pergi jauh, minta ta'aruf dulu kata, sebab baru pertama kali sampai Masjid Al-Mu'minin ini. Tak pernah sampai masjid, tak pernah sampai rumah kakak ibu-ibu mungkin saya pernah sampai dekat TV lah. Jadi gitu je lah, sampai dalam TV lah. Nama diberi Syed Abdul Qadir bin Syed Husin Al-Jufri. Selalunya letak Syed Abdul Qadir Al-Jufri je lah. Lahir di Setapak, Kuala, tempat paling dekat sekali. Setapak, tak payah pergi jauh-jauh, Setapak. Orang KL lah sebenarnya ceritanya. Membesarnya di Gombak, Selangor. Orang Gombak lah. Dan belajarnya dulu di Mesir. Sebelum di Mesir pernah belajar di pondok di Madinah. Kemudian di Mesir ambil degree dan juga masters dalam bidang syariah, pengkhususan dalam bidang fiqh perbandingan mazhab. Mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gitu dan sebagainya. Sudah berkahwin, anak 4 orang. Apa lagi ya? Sekarang ni adalah pendakwah bebas lah. Mengajar di seluruh negara, bahkan seluruh dunia lah sebenarnya. Daripada Jepun sampai ke US, daripada Eropah Utara sampai ke Australia. Alhamdulillah. Dan sekarang ni hampir setiap bulan mengajar di Mekah. Dan hampir setiap bulan alhamdulillah Allah Ta'ala pilih untuk dapat ke Mekah. InsyaAllah minggu satu lagi ni pergi lagi, InsyaAllah. Ikut boleh, tolong kat back kan. Boleh tolong kat back. Okey, isteri sebenarnya 2 orang. Tapi isteri pertama di Singapura dengan 3 orang anak. Isteri kedua di Malaysia. Jadi saya berulang KL Singapura. Itulah dekat je, KL Singapura dekat. KL Star jauh lagi. KL Penang lagi jauh. Singapura dekat je. Jadi macam itulah. Boleh ya. Jadi kena beritahu siap-siap mesti 2 orang ni, sebab ada orang dia tak suka dengar benda ni, lagi-lagi muslimat. Jadi dia kalau dia tahu kemudian dia geram. Jadi dia bagi tahu awal-awal, senang. Sebab ada kuliah muslimat saya kena berhenti lepas saya kahwin kali kedua. Makcik-makcik tu marah semua. Apa ustaz kahwin satu lagi? Dia marah sungguh, bukan ke isteri saya pun. Tapi dia pula marah, saya tak faham. Dia kira solidariti. Tapi isteri pertama saya relax. Bahkan dia sama-sama saya daripada awal sampai akhir segala urusan. Pasal dia duduk Singapura, tapi urusan mahkamah tetap di Malaysia. Jadi nak tak nak, terpaksa ajak dia datang ke Kuala Lumpur juga lah untuk buat urusan tu. Okey, tak apalah. Itu secara ringkas lah. Kalau dengar suara saya dekat IKIM FM, biasanya pada hari Jumaat waktu petang, slot Ustaz Nurani, Ustaz Zul Ramli, ataupun saya. Biasanya gitulah bila-bila. Dan
banyaknya di Astro Oasis lah sekarang. Dulu selalu kat TV Hijrah, TV 9, sampai tahun 2013, awal 2013 tu dah tak muncul lah kat TV Hijrah, TV 9, maka terus di Astro Oasis sampai sekarang. Okey, nak bincang apa pada petang ni? Memang tak ada tajuk sebenarnya ya. Dan sebab yang panggil saya mula-mula Jazimin pun tanya mana Jaziminnya, tak sampai lagi, cameraman. Apa nama, tak datang. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz boleh tak hari Jumaat petang? Kata boleh lah, insyaAllah. Saya daripada Perak pagi tadi ceramah di Behram, tapi sempat semain Jumaat ke Kuala Lumpur, terus datang ke sini, dan kejap lagi ke Bangi dan terus ke Johor, insyaAllah. Besok pagi di Johor satu hari ada program rekah perubatan dengan pelajar-pelajar Newcastle University Johor Bahru. Lepas tu ke Singapura, dah dalam sampai Johor, Singapura tu lah, balik jumpa anak-anak lah, 2-3 hari balik semua sini, insyaAllah. Okey, tajuk umum ni benda yang paling susah sebenarnya. Saya biasa minta organizer bagi tajuk, biasanya gitu. Itulah. Kata akak pun sebut, Ustaz boleh tak sebut tajuk cukuplah Allah bagiku. Tajuk ni saya pernah sebut dekat IKIM FM sebenarnya. Dan daripada IKIM FM tu ada sahabat-sahabat yang letakkan dalam YouTube dan sebagainya, ataupun ada di IKIM TV. Bila tajuk ni dipilih, cukuplah Allah bagiku, sebenarnya waktu tu kita tengah bincangkan tentang isu orang yang dizalimi, yang dianiaya kan. Jadi biasanya kan kalau kita dizalimi, kita dianiaya, diajar oleh Nabi SAW untuk baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi aku, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat aku berserah. Wakil, tempat aku berserah. Jadi ayat ni sebenarnya kalau kita perhatikan nampak macam simple je. Kita selalu sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan diajar pada kita untuk baca paling kurang 7 kali. 7 kali pada waktu pagi, 7 kali pada waktu petang. Tak kira lah kita dizalimi ke, kita tak rasa dizalimi ke, kita baca juga hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi. Dan memang betul sebenarnya kalau kita letakkan dalam diri kita, rasa betul-betul Allah Ta'ala itu ada dalam hati kita, dan kita rasa cukup sangat-sangat dengan Allah SWT, waktu tu segala masalah yang lain kan jadi kecil. Cuma kita biasanya terlupa benda ni kan. Bila dizalimi kita baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, tapi kita baca pun kadang-kadang dalam keadaan geram kan. Orang kena zalimi kita, kita akan hasbunallah wa ni'mal wakil, di geram, kita geram kan. Jadi hasbunallah juga, tapi hasbunallah tu tak betul-betul dalam hati. Dia hanya sekadar di lidah kan. Ataupun astagfirullah, kita marah tu kan, kau minta ampun macam mana kalau macam tu kan. Mana ada orang minta ampun macam tu kan. Tapi kita dah terbiasa kat lidah kita tu, dah baguslah. Daripada maki hamun ke mencarut dan sebagainya setengah-setengah orang kan. Paling tidak alhamdulillah bagus itu. Dah boleh sebut astagfirullah, dah boleh sebut hasbunallah, tak bagus. Tapi macam mana cara nak jadikan betul-betul Allah SWT itu betul-betul ada dalam hati kita? Cukup Allah. Betul-betul rasa cukup dengan adanya Allah SWT. Kita dah sebut, memang betul Allah Ta'ala cukup itu memang dalam dekat sini ni ada, dekat otak kita. Kalau tanya pada diri kita waktu kita tengah tenang macam ni kan, dalam masjid ada kipas, ada aircon, tanyalah siapa-siapa pun kalau tanya pada kita, Allah Ta'ala cukup tak untuk kau? Allah Ta'ala boleh tak selesaikan masalah kau? Memang kita jawab boleh. Kalau kita dengar ataupun kita ditanya, kalau kau kena zalim, Allah boleh tolong kau tak? Boleh. Mesti jawab macam tu kan. Pasal waktu ni kita tengah tenang, relax, kita jawab macam tu. Kita jawab boleh, Allah Maha Berkuasa. Kau rasa Allah saja tolong kau cukup tak? Cukup. Mesti kita akan jawab cukup. Takkan kita tak cukup pula kan? Sebab kita tahu memang Allah Maha Berkuasa. Kita tahu Allah Ta'ala boleh gerakkan segala-galanya dengan mudah. Hatta hati orang yang menzalimi kita tu pun tiba-tiba dia datang melutut minta maaf, boleh je. Biasa je kadang-kadang kita jumpa cerita-cerita macam ni kan. Orang yang menzalimi diri kita, tiba-tiba satu hari dia datang melutut minta maaf pula. Tiba-tiba, tanpa kita paksa, tanpa kita marah, kadang-kadang dia boleh datang minta maaf kepada kita. Itu biasa juga tu. Siapa yang gerakkan hati dia? Allah.
Dan mustahil ke Allah Ta'ala nak gerakkan hati dia? Tak mustahil. Bahkan sangat senang bagi Allah untuk gerakkan hati dia. Manusia dekat atas muka bumi ni berapa ramai? 6 bilion. Itu lamanya statistik tu. Dah ramai dah beranak sekarang. Katalah 7 bilion. 7 bilion 7 bilion manusia. Setiap satu manusia paling kurang ada 500,000 sel. 500 juta sel. 500 juta sel kali dengan 7 bilion. Berapa sel tu atas muka bumi? Manusia je tu orang. Dan setiap satu sel dia ada kerajaan dia sendiri. Kan? Dia ada dia punya dia macam kerajaan sendiri lah, dalam setiap satu sel tu. So cuba kita kira kali dengan 7 bilion. Semua sel ni siapa yang uruskan? Allah Ta'ala. Allah yang mentadbir dia. Kalau dah Allah Ta'ala boleh takdir macam tu, baru manusia. Belum kira binatang, belum kira lagi pokok, belum kira lagi planet-planet yang lagi besar, yang lagi banyak lagi kat cakrawala sana. Semuanya Allah Ta'ala lah yang aturkan. Jadi setakat Allah Ta'ala nak gerakkan hati manusia, senang sangat bagi Allah. Kan? Punya banyak macam ni kekuasaan Allah Ta'ala, punya besar. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu lagi banyak lagi. Pun Allah Ta'ala boleh kontrol, apatah lagi hati manusia Allah boleh kontrol. Okey. Dalam kelas ni senang nak cakap benda tu. Tengah relax kan. Ya betul, Allah Maha berkuasa. Tapi dia punya real test adalah apabila kita berhadapan dengan cabaran, dengan kezaliman manusia. Waktu betul-betul manusia zalimi kita, waktu itulah baru betul-betul test. Kau maksudkan tak apa yang kau cakap tadi? Ataupun dia hanya sekadar di mulut saja. Okey. So sekarang macam mana yang daripada dekat sini ni, yang dekat akal kita, yang kita tahu Allah Maha berkuasa, nak bawa ke sini bahawasanya memang Allah Maha berkuasa. Daripada kat sini kita kata Allah Maha menolong aku, Allah Maha membantu. Nak bawa turun ke sini, Allah memang Maha membantu. Nak bawa ke sini ni yang ni dia punya proses itu, dia ada proses. Dan proses inilah yang biasa ulama-ulama gunakan istilah tasawuf dan sebagainya, menyucikan jiwa. Sebab kita nak sucikan jiwa ni, kita bersihkan daripada penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa kita, kekotoran-kotoran, dan juga kita hiaskan dia dengan perhiasan-perhiasan yang cantik. Baru namanya hati kita sihat. Dan nak bagi dia cantik itulah datangnya keimanan kita pada Allah SWT. Okey. So macam mana cara dia? Simple dia. Cuba kita perhatikan waktu kita solat. Waktu kita solat, berapa banyak kali kita sebut Allahu Akbar? Banyak kali dah. Kita mula sekali je dah sebut Allahu Akbar. Lepas tu kita terus baca Allahu Akbar kabira, doa iftitah. Ya, Allahu Akbar. Lepas tu kita rokok, takbir lagi. Kita sujud, takbir lagi. Kita bangun, takbir lagi. Sujud semula, takbir lagi. Berdiri, takbir lagi. Sampailah tahiyat, takbir. Habis bagi salam. Lepas bagi salam, kita diajar pula untuk berzikir. Kita sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali lagi. Berapa banyak kali kita sebut Allahu Akbar kan waktu kita solat. Rupanya salah satu daripada kebaikan dia apa? Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kebaikan dia adalah kita nak masukkan dalam hati kita kebesaran Allah Ta'ala itu sendiri. Bila Allah Ta'ala firman wala zikrullahi akbar, mengingati Allah itulah yang paling besar. Sekarang kita, bila kita tengok, kita sebut Allah Akbar ke hati kita, tapi dekat mulut kita, tapi hati kita belum betul-betul membesarkan Allah. Kan? Cuba ingat tadi kita takbir sembahyang zuhur. Kakak lah, ibu-ibu lah yang sembahyang zuhur kan, sembahyang Jumaat. Takbir Allahu Akbar. Waktu kita takbir tu betul lah kita tahu Allah Maha Besar. Tapi lepas tu kita ingat, kita sebut Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Bukan tengah ni tak masak lagi ni. Subhanallah, bukan tahu asilah. Kan? Nanti anak balik sekolah makan lagi ni, fikir nak makan masak apa tengah hari ni. Kita baca Fatihah tu, baca dah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyik pagi tadi saya ada lagi. Sudah kan? Jadi betul tak kita kata Allahu Akbar waktu tu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar tak? Tapi bila kita solat, rupanya bukan Allah yang Maha Besar dalam hati kita.
Ada lain yang lagi besar. Nasi yang lagi besar, perut kita ke apa benda lah kan. Benda-benda lain yang lagi besar. Bukan Allah Maha Besar waktu tu. Kita kena akui lah, kita kadang-kadang Allah Akbar tu hanya di mulut. Bila kita rukuk, kita teringat dia macam lagi, kita sujud, kita teringat dia macam, kita sebut Allahu Akbar. Tapi waktu tu kita dalam hati kita sebenarnya apa dia? Tom Yam Akbar. Kan? Masak lemak cili api Akbar. Kan? Itu yang kita teringat. Dan itu yang lebih besar lagi bagi kita waktu tu. Kan? Sedangkan waktu tu kita tengah solat. Bukan cerita luar solat ni. Dalam solat pun kita tak besarkan Allah. Rupa-rupanya. Okey. Jadi rupanya para ulama sebut, kenapa diulang-ulang lafaz Allah Akbar itu? Diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Supaya nak ingatkan kita betul-betul bahawasanya memang Allah Maha Besar. Kau jangan ada fikir benda lain. Allah Maha Besar. Dan lagi besar daripada segala masalah kau. Jadi kita perhatikan. Patutlah, ini yang dipanggil kalau istilah ilmu psikologi, dia tak panggil lah tasawuf, wirid dan sebagainya. Dia panggil, ada dipanggil conscious mind pergi kepada subconscious mind. Conscious mind dalam keadaan sedar macam kita sekarang ni. Conscious mind bila ditanya, okey, Allah Maha Besar ke? Ya, Allah Maha Besar. Allah mampu tak nak tolong kau? Ya, Allah mampu nak tolong. Ni, kat sini. Ini dipanggil conscious kan, dalam keadaan sedar. Tapi yang minda separa sedar ataupun lagi minda bawah sedar, yang ini ni dia perlukan latihan dan dia perlukan pengulangan. Kita ambil contoh mudah. Orang naik kereta, bawa kereta, drive kereta. Kita kalau drive kereta, mula-mula sekali kita drive kereta, memang kita drive tu dalam keadaan kena minda sedar, kena sedar sungguh-sungguh. Mula-mula belajar bawa kereta tu, instruktor ajar gini kan. Kita dah lulus pun, waktu kita dah lulus pun, kita bawa kereta masih lagi dalam keadaan ketat je. Masukkan kunci tu pun kena ingat nak clockwise ke anti-clockwise. Pusing berapa kali, ingat betul. Sebelum pusing dulu, kejap, gear tak check, kita tengok dulu free ke tidak ni, kalau manual. Bila dah start tu, dia kena fikir juga, aku nak buat apa dulu ni. Nak pijak clutch ke, kalau kereta manual kan, nak pijak brake ke, dia pijak minyak. Dia kena fikir benda tu. Bila dia pijak clutch, dia kena fikir gear tu nak tolak ke mana, tolak ke kiri ke tolak ke kanan. Dia kena fikir, tolak kiri ke depan, masuk gear 1, lepas clutch perlahan-lahan, tekan minyak pelan-pelan, lepas tu gerak kan, brake dah lepas lah. Okay. Dia kena fikir satu-satu tu, barulah bismillah dia jalan kan. Lepas 15 tahun bawa kereta, agak-agak masih macam tu lagi ke? Ada agak-agak masih macam tu lagi lepas 15 tahun, 20 tahun bawa kereta. Masuk kereta, kita tengah bersembang dengan dia, kau senyap sikit, aku nak ingat ni, dia nak masuk macam mana. Kita kalau duduk dengan orang drive macam tu, mesti kita benda gelabah, biar betul kau ni kan? Masuk dia pun kau boleh ingat mana kan? Mesti dah selamba je kita bawa kereta. Dan waktu kita bawa kereta tu, kita boleh fikir macam-macam. Dan kita boleh siap kadang-kadang bercakap kat telefon ni kan? Bercakap kat telefon tu sambil-sambil bawa kereta, tahu-tahu sampai rumah kan? Kita tak ada fikir lorong mana satu nak masuk kan? Tengah sembang dengan kawan, mana sempat nak fikir benda tu. Tengah sembang, masuk lorong, terus masuk rumah kita mana satu, kita masuk je terus kan. Mana nak fikir lagi rumah aku mana satu kan? Melampau, macam tu memang nyanyuk dah tu kan? Rumah kita mana satu, kita tak fikir lah. Kita terus masuk kan, smooth je. Sebab apa tu? Sebab yang dekat sini ni, dia dah pergi kat sini kan? Dia panggil subconscious, separa sedar. Bukan tak sedar langsung kan? Tak sedar langsung mati lah kita. Macam mana bawa kereta tak sedar? Dia sedar, tapi sedar dia separuh je. Dalam keadaan macam ni dia bahaya sikit lah. Kalau tiba-tiba ada lori melintas ke, ada budak melintas ke, memang dia agak bahaya sikit lah. Tapi minda yang separa sedar dia dah ajar kita, bawa belok kiri, belok kanan, straight, masuk kanan. Dia dah ajar kita dah. Sebab dah diulang-ulang. Itu dia faktor dia sebenarnya. Dah diulang-ulang daripada awal. Kita tak tahu, kita tahu, sampailah masuk dalam sini. Waktu tu insya-Allah kita pun dah tak payah nak fikir-fikir sangat. Pepatah Arab sebut at-tikrar yu'allimul himar. Pengulangan akan mengajar seekor keldai. Keldai pun boleh mengajar, boleh diajar dengan diulang dan diulang. Sebab bagi orang Arab, binatang yang digambarkan seolah-olah bodoh, minta maaf saya sebut, adalah keldai. Kalau orang Melayu, bodoh macam lembu
Orang Melayu, kesian. Orang Thailand bodoh macam kerbau. Orang Thailand dia tak faham bodoh macam lembu, dia faham bodoh macam kerbau. Orang Arab bodoh macam keldai. Okey. So keldai ni dia buat perumpamaan, dia kata keldai ni kalau kau ajar dia tiap hari, dia akan ingat dan dia akan tahu. Maknanya dia pun boleh belajar kalau diulang dan diulang. Dia biasanya buat macam ni, kalau lorong tu kan dia ajar, dia bawa keldai tu kiri kanan sampai destinasi. Hari-hari dia bawa macam tu. Lama-lama sokir tu, tuan-tuan keldai tu, dia duduk belakang relax. Keldai tu dah tahu dah nak belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri sampai destinasi. Itu keldai. Itu keldai. Makhluk yang tidak berakal. Apatah lagi kita manusia yang Allah Ta'ala dah bagi akal. Maka sepatutnya lebih mudah untuk diajar. Tapi dengan syarat perlu diulang. Ulang lagi. Lama-lama kita akan belajar bahawasanya memang Allah Maha Besar. Waktu itu kita akan ingat Allah Maha Besar. Okey ya. Saya bagi satu contoh yang saya perhatikan sendiri. Saya tengok sini, saya kata, ya Allah, hebat betul lah orang Syria. Saya tengok sendiri waktu perang dekat Syria. Saya masuk ke dalam Syria, tengok orang Syria. Tengok pula pejuang Syria. Tengok orang-orang yang biasa-biasa ni duduk kat dalam rumah. Bila bom meletup sana, meletup sini kan, kita tanya dia, kau ni tak takut? Besok kau nak makan apa? Kau duduk dalam bandar yang dah dibom segala ni. Kan kedai dah kena bom, sekolah dah kena bom, masjid dah kena bom. Yang korang duduk sini ni, besok lusa ni nak makan apa? Dia jawab apa? Dia jawab dengan penuh ketenangan. Dia kata Allah kan ada. Kita, maknanya dia jawab tu dengan penuh keyakinan tu. Dia jawab tu bukan sekadar di mulut, sebab dia memang mengalami peperangan tu. Kita belum tentu boleh jawab macam tu. Kita baru kena uji sikit, kita dah risau macam apa dah. Cuba tengok lagi. Saya jumpa pula ada satu orang, dia tengah pakai kaki palsu. Sebelah kiri. Waktu tu dia duduk atas tanah tu. Dia tengah pakai kaki palsu dia belah kiri. Rupanya kaki dia kodok. Dia pakai kaki palsu. Saya tengok lagi sambil-sambil dia tengah pakai tu. Rupanya kaki kanan dia pun palsu juga. Rupanya dua-dua kaki dah kodok. Jadi dua-dua dia pakai kaki palsu. Saya tengok lagi, dia kata dia ni pakai macam susah sangat. Rupanya tangan dia sebelah pun kodong juga. Tangan dia pun basuh juga. Dia tinggal tangan yang sihat sebelah. Lain semua memang dah kodong. Waktu lawan Bashar lah, lawan tentera Bashar Assad. Bila saya tanya dia tentang keadaan diri dia, apa dia jawab? Dia jawab dengan penuh senyuman yang begitu manis. Dia jawab, Alhamdulillah, Allah masih lagi bagi izin untuk aku berjuang. Saya tengok macam tu, ya Allah, kita sakit gigi dah macam perang dunia ketiga. Rasa habis kan, tak larat semua. Nak datang masjid, kuliah muslimat petang-petang. Kenapa tak datang kak? Inilah tumit ni bengkak sikit. Tumit ni bengkak kan. Cuba tak datang. Belum kodong lagi tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan tak kodong lah. Tapi sampai gitu sekali. Dia boleh sebut Alhamdulillah, Allah masih lagi bagi peluang kepada saya untuk berjuang. Kaki duduk kodong kan. Dan dia sebut Alhamdulillah tu dengan senyuman tau. Dia bukannya buat sebut Alhamdulillah. Memang dia sebut Alhamdulillah. Saya pergi ke kemah-kemah pelarian. Ada satu rancangan Astro itu saya buat pun dekat kemah-kemah pelarian. Kita interview orang yang duduk dalam kemah pelarian. Kemah kecil, koyak, musim salji dengan sejuknya. Kita tanya dia, benda yang paling selalu disebut adalah Alhamdulillah. Kata dia, Allah, hebatnya orang ni. Aku susah nak sebut Alhamdulillah kalau kena uji. Susah. Tapi dia boleh sebut Alhamdulillah. Saya teringat terus satu kisah. Kisah ni saya dah ceritakan dekat IKMFM. Kisah Urwah Ibn Zubair. Urwah Ibn Zubair ada satu cerita ni panjang bersedia tapi jangan khayal. Urwah Ibn Zubair, dia ni seorang alim lah, seorang syekh yang besar. Jadi dia satu hari tu dia pergi ke jumpa doktor.
doktor potong kaki dia sebab sakit yang dia hadapi. Jadi dia kena potong kaki dia sebelah kaki dia kodok, kena potong. Selesai kena potong kaki, dia pun balik ke rumah dengan kaki dah kodong sebelah. Sampai ke rumah, dia diberitahu kata anak dia, anak yang paling dia sayang, meninggal dunia, kena tendang dengan kuda, meninggal. Jadi bila dia diberitahu macam tu, orang semua dah kelam kabut tu kan, dia cerita kat dia. Dia jawab apa? Dia jawab hamdan lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jawab alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pelik tengok, Syekh, dah lah kaki baru kena potong, anak kesayangan pula mati, boleh sebut alhamdulillah? Kalau anak tuan yang paling tuan benci meninggal, tak apa lah kan, nyapa dengan budak ni meninggal, alhamdulillah kan. Itu memang teruk betul lah anak kan. Tapi dia tidak. Anak yang dia paling sayang, dia ada 7 orang anak, ni anak ini paling sayang, meninggal. Dia jawab apa? Dia jawab simple je. Dia kata Inna Allaha akhaz. Betul, Allah Ta'ala dah ambil. Allah dah ambil anak aku, kaki aku sebelah, Allah dah ambil. Wa ta'ala ma'a'ta. Tapi selamanya Allah Ta'ala lah yang memberi. Allah Ta'ala yang memberikan aku sakit, tetapi selamanya Allah yang bagi aku kesihatan. Jadi dia kata, betul Allah ambil anak aku seorang, tapi yang lagi 6 orang tu bukan Allah yang bagi. Betul Allah cabut ataupun ambil sebelah kaki aku, tapi anggota aku yang lain ni bukan Allah bagi sihat. Allah bagi aku masih nampak, Allah bagi aku dengar, Allah bagi aku cakap, dan hati aku masih lagi ada. Okey, kita tengok cerita tu kan dah hebat kan. Kisah dia sambung lagi. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke istana. Dah lepas cerita tu, satu ketika dia pergi ke istana. Dia jumpa dengan ada seorang pakcik. Seorang pakcik ni muka dia bodoh sangat-sangat, macam kita kata rosak, rosak, hancur muka dia. Mata tak nampak, ni semua dah hancur-hancur semua lah. Jadi dia pun tanya pada pakcik tu, pakcik, what happened? Apa jadi kat pakcik sebenarnya? Apa yang berlaku? Pakcik ni jawab, aku ni dulu adalah orang paling kaya sekali kat kampung aku. Akulah orang paling kaya, tak ada orang lagi kaya daripada aku. Dan aku ni ada anak yang ramai, ada harta benda yang banyak, aku ada binatang ternak yang begitu banyak, aku ada ladang yang begitu besar. Memang kaya lah, paling kaya. Satu malam Allah Ta'ala turunkan hujan yang lebat, banjir yang begitu besar menimpa kampung aku. Semua harta benda aku habis sekelip mata. Ladang-ladang hancur, binatang semua mati, bahkan isteri-isteri dan anak-anakku semuanya mati satu malam. Serentak, sekelip mata, bangun-bangun, sedar-sedar semua hilang. Daripada dia orang paling kaya dalam kampung tu, terus jadi orang paling miskin. Dah tak ada apa-apa. Tak apa lagi. Sekali tiba-tiba dia kata dia dalam keadaan macam tu kan, tengok keadaan apa jadi ni, dia dengar suara anak dia. Anak dia masih kecil menangis. Dia pun tengok, ada lagi seorang hidup. Anak dia yang kecil hidup lagi, menangis. Menangis tu dia pun pergi. Dia pergi nak ambil anak dia. Dia nak pergi ambil anak dia. Kali dia terdengar pula bunyi kuda. Dia pusing, tengok, ada lagi seekor kuda dia. Rupanya masih hidup juga. Yang lain mati dah, rupanya seekor kuda masih hidup. Dia pun pusing, dia nak ambil kuda dia. Dia nak ambil kuda dia, kuda lari. Lari, dia pun kejar kuda dia. Sekali dia dengar pula anak dia menangis kat belakang. Dia dengar anak dia menangis kat belakang. Dia pun tengok, pusing ke belakang, tengok anak dia sudah berada dalam mulut serigala. Serigala makan anak dia dan mati anak dia depan mata dia pula. Tadi ni sekelip mata habis, ni tambah pula lagi. Maknanya kita kata apa, kalau dah jatuh ditimpa lift, macam tu lah.
tahan dua lagi dah ni. Tak cukup lagi lepas tu. Dia kata dia tengah tengok tu anak dia kena gigit serigala. Dia dengar bunyi bising dari belakang. Dia pun patah balik. Pusing belakang tengok rupanya kuda yang dikejar tadi patah balik ke dia. Bukan sebab nak tunduk pada dia. Dia pusing tu, kuda tu angkat kaki, kuda tu sepak dia. Sepak dia, muka dia dan badan dia habis. Kena sepak menterajang dan muka dia hancur. Okey, tak boleh ya? Ada tambah lagi? Cukup lah kan? Tapi sabar. Urwah bin Zubair pun tanya. Jadi pakcik kata apa bila dah jadi gini? Dia jawab apa? Dia kata hamdalillah, alhamdulillah, puji Allah. Kenapa pakcik puji Allah? Dia kata sebab Allah Ta'ala masih lagi bagi aku lidah yang boleh lagi sebut nama dia, dan hati yang masih lagi boleh ingat dia. Kan? Itu je dah memadai, dah cukup daripada segala-gala yang lain. Kita ada tak gagap nak cakap macam tu? Kan? Maknanya dia orang terhebat sebab apa? Dia tengok pada apa yang Allah bagi, bukan apa yang Allah ambil. Dia tengok pada apa yang Allah bagi. Kalau tengok pada apa yang Allah bagi, kita akan jadi orang yang paling bersyukur. Dipanggil law of gratitude. Tengok pada apa yang Allah bagi, bukan tengok pada apa yang Allah ambil daripada kita. Kalau kita selalu tengok apa yang Allah bagi pada kita, waktu tu kita akan jadi hamba yang paling bersyukur. Kita tak jadi orang yang suka sebut why me pada Allah. Kenapa aku pula yang kena? Kenapa aku pula yang kena? Kenapa tak bagi kawan lain dia ujian macam ni? Kenapa aku yang kena? Why me? Saya biasa sebut daripada tahun lepas saya sebut ni. Saya kata kalaulah kita sebut macam tu, mujurlah Allah Ta'ala tak jawab balik, ataupun malaikat tak jawab balik kita, why not? Kau ingat kau bagus sangat? Kalau malaikat tiba jawab macam tu kat kita, dengan kabut kita, konon why me kan? Why not? Kau ingat kau bagus? Betul? Kan? Sebenarnya kita ni, kalau kita diuji oleh Allah SWT, itu satu dia. Ulang-ulanglah sebut Allahu Akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil dan sebagainya. Yang kedua, bila kita sebut, dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku. Ada satu kaedah yang diajar oleh para ulama kita. Apa dia? Dia ajar kita supaya baca, ada satu wirid yang diajar oleh para tabi'in lagi. Dia ajar untuk kita ulang-ulang baca. Apa dia? Dia kata suruh baca Allahu syahidi, Allahu hadiri, ataupun boleh tukar Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Ada yang tambah Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Apa maksud dia? Allah melihat aku, Allah jadi saksi padaku, Allah sentiasa perhati aku. Ulang benda itu selalu. Para tabi'in sebut, kalaulah seorang ulang ayat ni selalu, ulang, dia jadi macam mana? Dia akan ada dipanggil muraqabatullah, akan rasa Allah jaga dia. Sebab dia fikir, dia selalu sebut Allah tengok aku, Allah tengok aku, Allah tengok aku. Dia ulang-ulang benda tu. Tak payah sebut sarap, tak apa. Sebenarnya pun tak apa. Dia bukan ayat Quran. Sebut tak apa, ulang-ulang. Allah tengok aku, Allah saksi aku, Allah perhati aku. Tak payahlah sebut tuan kau kuat. Nanti orang kata gila pula. Walaupun tak ada masalah pun kalau orang kata gila pada benda macam tu. Tapi kita tak nak timbulkan fitnah kan. Sebut je Allah perhati aku, Allah perhati aku. Sebut syarat lagi sedap lah. Allahu syahidi, Allah jadi saksi pada aku. Sebut betul. Allah Allah tengok aku, Allah muttali'un alayya, Allah sentiasa memerhati, melihat aku. Waktu tu jadi macam mana? Satu, bila kita nak buat dosa, kita tak berani. Dan bila kita ditimpa musibah, kita akan ingat Allah akan tolong kita. Percaya. Kadang-kadang kita terlupa, kita buat dosa ni dalam keadaan kita terlupa. Kakak, siapa agak-agaknya yang boleh angkat tangan kata, Ustaz, saya ni tak pernah buat dosa kat suami saya?
sekali pun seumur hidup saya tak pernah buat silap kat suami. Sikit ada. Ada juga. Kalau ada yang kat tangan mungkin saya kata tak kahwin lagi kot. Itu je lah. Kalau dia kata dia tak pernah, pasal apa? Tak kahwin lagi. Memang tak pernah. Ada walaupun sikit. Seumur hidup kita. Walaupun kadang-kadang suami dilupakan ke apa ke lah. Tapi kita kan manusia yang tak sempurna. Adalah kesilapan kita mungkin. Sama ada kita sedar ke tak sedar tu cerita lain lah. Tapi kita ada je buat kesilapan. Kadang-kadang kita sedar, tapi sebab emosi. Ketika emosi menguasai diri, waktu tu kita pun bercakap dah tak terkawal. Kadang-kadang lepas tu baru kita regret. Baru kita patut aku tak cakap macam ni. Betul, memang aku cakap tu betul, tapi patut aku tak cakap. Betul juga tu, dia nak menang juga. Tapi patutnya aku tak payah cakap. Patutnya aku diam, lagi bagus. Contoh kan, kadang-kadang kita ada rasanya tu, kita rasa menyesal dan sebagainya. Kenapa kita cakap waktu tu yang tengah marah? Sebab waktu kita marah, kita tengah emosi menguasai kita, bukannya akal kita. Kan? Bukan akal kita yang kata berdosa ni, kau jangan buat dosa. Kalau kau mati tengah buat dosa macam mana? Waktu tu akal ni yang ajar kita benda dah tak ada dah. Dia pakai emosi. Ini yang kita sebut subconscious mind kita penting. Sebab dia boleh kontrol emosi kita waktu kita tak berapa sedar ni. Orang tengah marah, dia tak sedar lah apa yang dia buat ketika marah. Dia bukan tak sedar penuh, dia tak sedar separuh. Dia sedar lah, tapi dia sedar gitu je kan. Dia tengah bobot, lepas habis tu Astaghfirullahaladzim, baru minta ampun pada Allah. Barulah minta ampun, minta maaf pada suami contohnya. Saya tengok isteri-isteri Nabi SAW pun ada buat silap pada Nabi SAW. Betul tak? Kita baca sirah kan, isteri Nabi pun ada buat Nabi rasa marah, rasa sedih kan? Ada. Itu sedangkan mereka tu adalah ummahatul mukminin. Mereka tu adalah ibu-ibu kita yang sangat hebat, yang telah dijanjikan syurga dia orang. Tapi dia orang pun masih ada silap. So apa tak lagi kita? Normal lah tu kan. Tapi yang salahnya adalah apabila kita biarkan, kita rasa tak apa lah, macam mana tengah marah, yang kali abang dengarlah buat saya marah. Itu je kan. Hanya salahkan suami juga, bukan nak salahkan diri. Sepatutnya kita salahkan diri. Kenapa waktu aku marah aku macam tu? Nak buat macam mana Ustaz? Saya sekarang ni memanglah emosi Ustaz, perempuan kan. Jangan gunakan alasan-alasan tu. Kalau kita sentiasa bergantung, berpaut pada alasan tu, sampai bila pun kita tak boleh berubah. Asyik berpaut pada alasan. Kita kata, macam mana dah anak saya macam tu, saya ni memang tak boleh, saya berdarah tinggi, macam-macam lah kan. Padahal darah tinggi itu sebab macam tu, sebab kau suka marah, bukan kau suka marah sebab darah tinggi. Tapi dia cari alasan juga. Cari je lah apa alasan, cari semua alasan, maka kita tak akan boleh berubah. Kenapa kita payah nak buat tengah marah dan sebagainya? Sebab waktu tu kita lupa Allah. Waktu tu, momen betul-betul kita lupa Allah. Sebab itulah kita diajar bila kita marah, kita diam sekejap kan. Jangan bercakap. Pergi ambil air semayang, cool down. Kalau kau tengah diri, duduk dulu. Jangan terus mengamuk dan sebagainya. Kau duduk dulu, ambil air semayang dulu. Sebab ambil air semayang ni kita ingat, kita akan freshkan balik diri kita, balik semula kepada minda sedar kita. Balik semula pada sedar. Okay, aku kena fikir dulu, sesuai ke aku buat macam ni. Waktu tu kan kita ada berperang antara emosi dengan akal kita. Akal kita kata sabar kak, sabar. Emosi kita kata mana boleh sabar. Ini dah kali ke-1000 dah dia buat ni. Dia tengah marah kan. Jadi waktu itulah peperangan tu, maka subconscious mind kita tu penting. Dia akan sedarkan kita sabar. Allah ada. Allah tak suka tengok kau bercakap kau tengah marah. Kau diam dulu. Cuba biasakan diri, bila marah jangan bercakap. Jangan tu. Isteri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita kenal Sayyidah Aisyah sebagai seorang yang ada emosi yang kuat, sebab beliau masih muda. Beliau muda, kita tak pelik kan? Orang kata apa, darah masih panas.
Tapi cuba perhatikan macam mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Betul dia pernah tersilap, pernah terhempaskan pinggan depan Nabi SAW. Dan Nabi tegur. Nabi tegur, pinggan tu kena ganti balik. Betul lah. Tapi Nabi SAW juga pernah bagi tahu pada Sayyidah Aisyah, aku tahu bila engkau marah, bila engkau okey dengan aku. Sayyidah Aisyah jadi pelik sebab Sayyidah Aisyah rasa dia dah cover dah, dia dah kontrol dah kemarahan dia. Dia jealous macam mana pun dia kontrol. Dia takkan sebut apa pada Nabi SAW. Jadi Nabi, tiba-tiba Nabi kata Nabi tahu. Macam mana Nabi tahu? Rupanya Nabi SAW sebut apa? Kau kalau kau marah, Sayyidah Aisyah, kalau kau marah kan, kalau Aisyah marah, dia cakap macam mana? Dia akan bersumpah dengan nama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Maksudnya wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Nama Allah, tapi Tuhan Ibrahim. Kalau okey, wa Rabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Sama je Tuhan Muhammad, Tuhan Ibrahim, Tuhan Isa, Tuhan Adam, sama je. Tapi bila marah tak nak sebut nama abang. Jadi macam itulah lebih kurang je kan. Tapi dia tak sebut. Dia tak sebut pada Nabi macam tu. Dia cuba tukar dia punya gaya bahasa cakapnya. Daripada Warabbi Muhammad tukar jadi Warabbi Ibrahim. Tapi Nabi SAW seorang suami yang alert. Dia perasan, isteri aku ni marah kat aku. Ada benda lah dia tak berhati tu. Dia sebut gitu. Demi Tuhan Ibrahim pula. Biasa demi Tuhan Muhammad. Kalau akak-akak dapat suami yang jadi tak faham bahasa, nasib lah. Aku dah merajuk 2 bulan, dia tak perasan juga. Itu nasib lah. Nabi SAW dia tahu bila. Nak cerita je, bila kita ada Allah dalam hati kita, kita boleh cuba kontrol. Bukan tak boleh marah. Bila Nabi SAW sebut la taghdab, jangan marah, bukan tak boleh marah. Sebab Nabi pun marah. Kan Nabi marah, Nabi marah sampai merah muka. Maknanya Nabi SAW pun marah. Tapi la taghdab maksudnya jangan kau bertindak dengan marah. Jangan kau bertindak dengan kemarahan kau, dengan emosi kau. Sebab waktu tu kau bukan bertindak kerana Allah, tapi kau bertindak kerana emosi. Kau bertindak sebab kau marah. Kau cakap je tu sebab marah. Patutlah Nabi SAW sebut yang tentang wanita paling ramai dalam neraka kan. Kakak mesti confirm tahu hadis ni. Cerita pasal orang perempuan pula. Takkan tak tahu. Wanita paling ramai dalam neraka sebab apa? Lidah. Lidah kan. Dosa lidah tu dosa apa yang Nabi SAW sebut? Mengumpat pada suami. Dosa apa pada suami? Yang Nabi SAW sebut, apa dia? Melawan? Kan? Bukan? Bukan melawan. Nabi SAW sebut, bila dia marah pada engkau, Nabi sebut pada sahabat yang lelaki, bila isteri kau marah pada engkau, maka habis semua kebaikan yang kau buat sebelum ni. Seolah-olah ni macam tak ada kebaikan suami tu buat. Dia panggil kufur. Dia kufur pada kau. Kufur pada segala kebaikan yang kau buat. Bila dia marah, dia tengah marah tu, dia tak maksudkan begitu. Tapi kadang-kadang dekat sini tu macam tu. Dah 30 tahun kahwin, suami tu sikit punya baik. Sekali dia terlupa anniversary. Sekali dia terlupa. Abang memang tak pernah fikir perasaan hati saya. Umur 30 tahun dah kahwin tu kan. Tiba-tiba sekali terlupa terus. Abang ni kan benda-benda kecil macam ni. Abang rasa kecil kalau besar. Abang tak ingat ke, abang tak semua benda dia cerita. Seolah-olah suami dia tu selama 30 tahun tu tak pernah buat baik kan. Tak pernah jaga hati dia. Abang cuba jaga hati saya sikit bang. Kan ayat kita kadang-kadang. Seolah-olah tak banyak yang dia dah jaga hati kita. Kan berpuluh-puluh tahun tiba-tiba kita minta sikit pun jadilah bang. Sikit pun jadilah. Kan. Kita cakap tu macam baik, tapi sebenarnya kita tengah kufur pada kebaikan yang dia buat selama ni. Cara kita cakap je kadang bukan kita maksudkan begitu. Kita kata tak, maksud saya yang hari ni. Kan? Yang saya kata tak pernah hari ni, kan? Bukan tak pernah selama ni. Tapi suami faham apa? Orang lelaki dia faham
Tak pernah tu selamanya ke? Jadi suami akan terasa, suami akan sedih. Nabi SAW sebut itu adalah sebab orang perempuan boleh ke neraka. So jaga-jaga mulut. Sebablah saya kata jangan bercakap ketika marah. Waktu kita marah kita akan bercakap macam tu. Kalau kita tak marah, kalau kita marah tak cakap, lepas tu kita tenang saja, kita fikir, negeri aku, suami aku lupa, apa aku nak buat? Alah, no big deal, sama je. Besok hidup lagi sebagai isteri dia. Habis tu aku je lah buat kek sendiri. Habis gitu. Aku beli bunga sendiri, letak kat rasul. Habis cerita kata. Lepas tunggu suami beli bunga, aku beli bunga, sama juga, ada bunga juga. Dia fikir ikut akal, dia tak fikir ikut emosi dah waktu tu. Yelah, mana sama ustaz, kita nak hadiah, tu kan emosi. Itu kalau anniversary lah, orang lain-lain kan. Ada orang dia suka ingat birthday dia, ada orang dia paling penting birthday anak dia. Suami mesti ingat birthday anak. Birthday saya tak ingat tak apa, birthday anak saya mesti ingat. Saya yang beranak dengan dia. Anak pertama lagi lah, suami mesti ingat birthday anak pertama. Contoh je lah. Macam-macam lain-lain orang. So apa pun yang kita ada rasa waktu tu, kita rasa sakit hati, tu belum dizalimi, tu bukan dizalimi. Yang kata suami saya menzalimi saya ustaz, kenapa? Mesti saya tak pernah ingat ustaz. Itu bukan zalim. Dia kata iya ustaz, dia menzalimi perasaan saya. Itu bukan zalim. Tak dipanggil zalim. Okey, baru macam tu pun kita dah kata kena ingat Allah. Apatah lagi kalau kita sedang dizalimi betul-betul, ditindas betul-betul. Bila kita sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, Nabi Ibrahim bila masuk ke dalam api neraka, api Namrud, kan, bila dibakar, apa dia sebut? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim pun sebut begitu, cukup Allah bagi aku, api jadi sejuk, kan. Macam tu jugalah kita pun ada api kat dalam hati kita ni. Nak bagi sejuk api tu, sebutlah hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi aku, kan. Mudah-mudahan betul-betul cukup Allah bagi kita. Tak ada dah, tak perlu dah. Okey, tapi dalam masa yang sama, adakah bermakna kita boleh biar diri kita dizalimi? Tentulah tidak, kan. Tentulah kita kena sebut juga, ataupun kita kena buat juga apa-apa yang sepatutnya sebagai seorang yang dizalimi. Bukan relax lah kalau macam tu, duduk je lah, pasrah je lah. Sebab waktu saya sebut benda ni dekat IKIM FM, ada yang sebut, dia kata ustaz, habis tu kalau macam tu kita redha je lah. Dia kata amboi, sedap mencakap redha je lah. Macam redha tu je kan, redha je lah. Redha ni benda besar, makam yang tinggi sebenarnya di sisi Allah. Redha ni bukan benda je kan, bukan je. Dia besar kalau boleh redha. Kalau boleh redha ni satu benda yang sangat besar. Tapi redha adakah bermakna berpeluk tubuh? Tak. Redha bukan bermakna peluk tubuh. Redha bermakna terima ketentuan Allah, bahawasanya Allah bagi aku mesti ada hikmah, mesti ada kebaikan, aku tak payah nak mengamuk. Tapi kalau kita ditindas, kita kena buat sesuatu. Bukan hanya redha tu tak apalah, ini semua ketentuan Tuhan. Kan ada yang cakap macam tu kan dulu. Harga barang naik, harga minyak naik, tak apa, ini semua ketentuan Tuhan, dia kata. Redha je lah. Hari ni orang yang sama kata jual beli kucing haram pula dah tiba-tiba. Pening tu kawan. Okey. Agak-agak cuba fikir, kan. Redha maksudnya adalah kita terima. Tapi kalau kita dizalimi, kita kena bertindak. Saya dengar cerita macam-macam. Ada orang yang kena, bayangkan ada seorang wanita ni, dia dah bercinta dengan seorang lelaki ni, lepas tu dia kahwin baru seminggu. Bayangkan kahwin baru seminggu dah kena pijak dengan suami. Baru seminggu, bukan 10 tahun, baru seminggu. Lepas tu suami tu pukul, bengkak ni, lebam. Lepas tu mengandung, suami pijak lagi tengah mengandung. Bayangkan. Tapi
bila kita suruh, pergilah report dekat, mula sekali kena pergi klinik, kita cakap buat report dekat doktor, minta doktor buat report kan, kata memang ni kesan pukulan ataupun kesan kena dera ke apa kan, kena sebut biar doktor tengok dulu. Sebab kalau kita pergi terus Jabatan Agama akan minta bukti. Kita boleh create je tiba-tiba kan, kita jatuh, kita kata suami pukul. Jadi doktor yang kena check, pergi hospital dulu, pergi klinik dulu, minta doktor buat surat kata memang kesan ni kesan kena pukul ni. Lepas tu baru buat report polis, baru pergi ke Jabatan Agama dan sebagainya, baru boleh jadikan benda tu sebagai kes mahkamah. Tapi kadang-kadang isteri ni dia tak nak. Dia kata, apalah ustaz, redha je lah ustaz. Redha kena pijak, redha kena pukul lantai, kena belasah dan sebagainya kan. Lepas tu, itu bukan redha nama dia kan? Itu dia mungkin sabar, betul. Tapi kalau betul redha, cuba tengok para sahabat Nabi SAW, disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat kita semua hafal, radhiyallahu anhum wa radu an kan? Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Maksud mereka redha pada Allah, para ulama tafsir sebut, bukan bermakna mereka peluk tubuh. Bahkan bila mereka nampak satu kemungkaran, mereka akan cegah. Mereka tak akan sebut, tak apalah, redha lah dia tu jadi pelaku maksiat, redha je lah dia jadi minum arak, biarlah, Allah Ta'ala dah tentukan gitu, kita redha je lah. Tak boleh. Para sahabat, mereka lah paling kuat sekali buat nahi mungkar. Adakah mereka tak redha? Mereka redha juga, tapi mereka buat nahi mungkar. Sebab Allah suruh aku buat nahi mungkar. Ni kerja aku sebagai hamba Allah, aku kena buat tu. Okey, seterusnya saya nak sebab kita nak berhenti dah ni insya-Allah. Dan dari ke asar dah. Poin banyak lagi sebenarnya ni. Tak apalah, itu sambung tahun depan insya-Allah. Saya ajar satu doa. Doa ni saya ajar dekat IKIM FM, ramai orang minta. Jadi saya sebut ke sini. Doa ni untuk kita redha sungguh-sungguh pada apa yang kita dapat dan yang kita tak dapat. Dan doa ni saya ada tulis dalam buku saya yang terbaru setakat ini, buku Kun Anta. Buku yang terbaru sekali, belum terbit, belum cetak lagi, iaitu buku dengan Ustaz Dusuki Abdul Rani, tajuknya Deep. Itu insya-Allah minggu depan siap. Tapi buku yang setakat ni masih lagi terbaru, buku Kun Anta. Dalam buku tu saya ada tulis. Jadi siapa yang susah nak salin, beli je buku tu, habis cerita kan. Lepas tu cari dah dalam buku surat mana, saya tak ingat. Okey. Namun apa doanya? Doa ni diajar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa doanya? Pertama sekali dia okey, bacaannya Allahumma raddini bi qada'ik. Okey. Allahumma raddini bi qada'ik. Allahumma raddini bi qada'ik. Apa maksud dia? Dia tu bau tiga perkataan pertama kan? Ya Allah, redhakan aku dengan qada'mu, dengan ketentuanmu kan? Okay. Lepas tu wa barikli fima qadartani. Jangan wa barikli fima razaqtana wa qina azabannar kan, sudah termasuk doa makan pula kan. Wa barikli fima qadartali. Wa barikli fima qadartali. Fima qadartali. Nah, apa maksud dia? Dan berkatilah untukku pada apa yang engkau dah tetapkan untuk aku. Tadi minta redhakan aku, lepas tu berkati aku pada ketentuan Allah ni, biar kita redha dan kita diberkati. Seterusnya, hatta la uhibbu
ta'jila 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 ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Apa maksudnya? Sehingga la uhib, aku tak suka benda, tak suka ta'jil ma akharta. Ta'jila maksudnya menyegerakan, mencepatkan. Ma akharta, apa yang engkau lambatkan. Wala ta'khira ma ajjalta, dan tak suka juga lambatkan apa yang engkau cepatkan. Tak suka jadi lambat apa yang kau cepatkan, dan tak suka jadi cepat apa yang kau lambatkan. Okey, sebab apa? Dari redha. Kadang-kadang kan, siapa yang ada anak ataupun siapa yang sekarang ni anak dara belum kahwin, kadang-kadang tunggulah bila nak kahwin. Ada yang kata kalau cepat kan bagus, tak apalah kalau sekadar sebutnya tu tak apa kat mulut, tapi jangan sampai memberontak dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kata kenapa anak aku ni tak dapat jodoh juga. Mana adilnya Allah Ta'ala. Sampai gitu sekali juga. Mungkin dia tak sebut kat mulut, tapi dekat hati dia. Jadi kita minta supaya Allah redakan kita dengan segala ketentuan, sampai aku tak nak cepatkan apa yang Allah lambatkan, dan aku tak nak lambatkan apa yang Allah cepatkan. Kalau Allah cepatkan anak aku diambil nyawanya oleh Allah contohnya, maka aku redha. Aku tahu itulah yang terbaik, walaupun benda tu berat. Kalau Allah Ta'ala lambatkan kita dapat rezeki apa-apa, rezeki macam-macam, rezeki anak, rezeki cucu, rezeki orang menantu, semua rezeki juga tu kan. Rezeki dapat pergi umrah, rezeki dapat pergi haji, rezeki apa-apa lah kan. Allah lambatkan kita dapat rezeki, kita sedar, ya Allah, aku tak suka cepatkan apa yang kau lambatkan. Tapi kita tak tahu bila Allah nak bagi kan. So kita kena usaha tu kena berterusan lah. Tapi usaha kita tak akan menyebabkan kita putus asa, sebab kita tahu Allah lambatkan dah ni. Aku dah usaha tapi Allah tak bagi lagi, maknanya Allah lambatkan untuk aku. Mungkin kalau tak di dunia, di akhirat nanti aku akan dapat. Waktu tu kita akan jadi manusia paling tenang sekali. Saya kan, apa-apa pun yang berlaku pada kita kan, kita ditimpa apa juga musibah, selalu-selalulah ingat benda ni. Dan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita jiwa yang tenang, sampailah kita digelar sebagai nafsul mutmainnah. Dalam Al-Quran tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang jiwa tenang ni sifat dia apa? Redha, lagi dia redha. Apa kelebihan dia? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kau dalam hamba-Ku, di kalangan hamba-Ku, dan masuklah kau ke dalam syurga. Dan itulah kita nak sangat-sangat. Dan mudah-mudahanlah Allah SWT kurniakan kita hati yang tenang tu, kita dapat ni. Dan saya bercakap ni sebenarnya tengah ajar diri sendiri jugalah. Ingatkan diri kita sendiri juga, fikir-fikir Allah Ta'ala tentukan semua yang terbaik lah. Apa pun yang berlaku pada kita. Saya nak pergi minggu depan, sebenarnya pergi ke Istanbul. Pergi Istanbul, syuting kat sana, rancangan Syama'il season yang kedua. Nak pergi, lepas tu syarikat tu kata apa? Allah Ustaz, Astro tak lepaskan payment lagi untuk kami beli tiket kapal terbang. Nak pergi ke Turki, macam mana takkan nak naik kereta? Dia kena naik kapal terbang juga. Kalau Astro tak lepaskan payment, macam mana syarikat tu nak bayar duit tiket kapal terbang? Macam mana kita nak terbang? Astro lambat tak? Macam mana? Jadi kita fikir tak apalah. Jadi, kalau Allah Ta'ala cepatkan, cepatlah. Allah Ta'ala lambatkan, lambatlah. Kita tenang je lah. Tak payahlah kena kabut. Walaupun jadual saya dah penuh ni berbulan-bulan ni. Maknanya kalau terlambat pergi ke Turki tu, dia akan kacau banyak jadual saya kat sini ni. Jadual bulan 3 akan kacau, jadual bulan 4 akan kacau, jadual bulan 5 akan terganggu semua. Cuma ni nak pergi pula bukan sekejap, nak buat syuting.
Jadi dia ganggu pula jadual saya kat Mekah. Anak-anak murid tunggu kat Mekah. Macam mana? Fikir balik. Mana? Dia kata, Ustaz boleh tolong carikan funder tak Ustaz? Dia kata funder nak fund. Saya kata kalau funder tu fund dia dapat berapa? Untung dia dapat berapa? Dapat 20% Ustaz. Ui banyak. Berapa yang tak nak? 80,000, 1,000 jadilah Ustaz. 80,000 je. Je fikir tak apalah kan. Tolong carikan kan. Saya pun tolong carikan. Ni aja kita tak apa. Mudah-mudahan ada. Macam tu je lah. Kan dia dapat untung sebenarnya tu Datuk tu mah 20% pergi letak kat tabung haji baru 6% campur 3%, 5% campur 3%. Okay. Jadi tak apalah tuan-tuan, hanya adalah hikmah kakak, adalah hikmah kan apa yang Allah SWT tentukan. Dan saya biasa sebut satu benda ni, lagi 2 minit nak berhenti 4:20. Apa pun yang berlaku pada kita selama ini, daripada kita kecil sampai sekarang, yang tak berapa kecil dah daripada muda sampai tak berapa muda okey, kita nampak kan apa-apa yang Allah Ta'ala uji kita, mesti akhirnya kita akan nampak hikmah dia. Bukan mestilah, kebanyakannya kita nampak hikmah dia. Kadang-kadang lepas minggu kita nampak, kadang-kadang lepas sejam je kita nampak dah. Ada seorang ustaz tu dia cerita kan, dia naik motor dengan kawan dia pergi dekat Pahang, balik waktu dia belajar kat UKM. Nah, balik ke Pahang untuk ikuti pengajian kuliah kat Tugu, ada Tugu mengajar kat Pahang. Balik naik Vespa tu turun naik dekat gunung, dekat Genting tu Vespa lama ni waktu naik bukit relax dia potong lori. Tengok lori sengih. Aku boleh potong. Lori lembut, pelambat. Lembut dah lambat. Dah potong sekali tiba-tiba rosak. Dia kata, lori tu pula potong dia, kan? Lepas tu try restart tak boleh. Tunggu. Macam mana nak buat ni? Dah lepas 15 minit, try start lagi, boleh pula. Kira jalan. Waktu tu dah stres kan? Rosak pula dah kan. Sekali bila jalan tu, tengok tengah-tengah jalan, nampak polis. Rupanya dia orang ni dulu tak ada lesen. Lesen tak ada, road tag pun tak ada. Budak universiti, student, kadang-kadang macam tu kan. Jadi road tag tak ada, lesen pun tak ada. Nampak polis buat roadblock, dah menggelabah. Macam mana ni? Apa, tawakal terus ni. Muka-muka confident. Rupa-rupanya polis tu tengah apa? Tengah angkat kon naik ke lori, baru habis roadblock. Jadi dia kata Alhamdulillah Allah rosakkan motor kita tadi. Kalau motor tak rosak tadi, rasa motor kena naik kalori. Kan? Tapi sebab rosak tadi, dia terlepas, tak kena benda tu. Jadi maknanya benda tu berlaku 5 minit, lepas tu dah nampak dah hikmah. Kadang-kadang kita pun jadi benda macam tu. Kadang-kadang, tapi waktu kita kena uji tu, kita sakit. Tapi lepas 5 minit kadang-kadang, ini hikmah dia. Contoh kan? Ataupun kadang-kadang lepas minggu, kadang-kadang lepas sebulan, kadang-kadang lepas 10 tahun baru kita nampak apa yang Allah Ta'ala buat pada kita 10 tahun lepas tu. Sekarang baru nampak hikmah dia. Kadang-kadang lepas 20 tahun baru nampak apa hikmah Allah letak aku kat sini. Lepas 20 tahun baru kita nampak hikmah dia, baru kita fikir balik, Allah buat satu benda ni, tak ada benda yang sia-sia. Tapi waktu kita kena uji, momen kita kena uji tu, kadang-kadang kita lupa bahawa setiap satu tu mesti ada hikmah dia. Tayar kita pancit, waktu tu kita stres, pancit pula dah, macam mana nak buat ni, nak tukar tak reti, kuat apa tak kuat pun, nak buka apa skru dia, buka pun tak tahu, nak pusing ke kanan ke kiri ni kan, itu pun tak reti. Kita stres. Jadi kalau kita fikir balik, apa pun Allah buat mesti ada hikmah dia. Waktu tu kita akan tenang. Kita fikir ada hikmah. Jazimin ada kat belakang pelelak tadi. Keluarga rumah pusaka dia terbakar itu. Dekat Kelantan.
Bila fikir-fikir balik, ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Ada hikmah. Allah Ta'ala ganti balik, mudah-mudahan Allah ganti lebih baik. Kan kita diajarkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi aku ganjaran pada musibah aku dan gantikan yang lebih baik lagi daripada itu. Saya itu sembang macam ni, cerita macam ni dekat ada kumpulan UNIC dekat rumah satu datuk ni. Kumpulan UNIC berqasidah waktu tu. Saya berceramah. Waktu saya berceramah saya sebut. Saya kata UNIC baru dia nyanyi lagu Seindah Sabah. Cerita pasal Sabah. Sekarang ni kata malam tadi baru je perompak masuk kat Jablat Kuang kan. Saya tanya. Kan kena rompak, laptop kena ambil apa semua. Ni cerita 2-3 bulan lepas tu. Laptop berapa buah kena ambil. Kata Sabah tak waktu tu. Tak. Susah lah. Nyanyi senang. Seindah Sabah. Sedap lagu dia. Hasbunallah ni'mal wakil. Semua nyanyi kan. Jadi saya kata doa lah banyak. Mudah-mudahan Allah ganti lebih baik lagi daripada tu. Saya tahu apa jadi waktu tu. Doa macam tu terus. Datuk cakap laptop yang hilang tu jenis apa? Kita ganti yang lebih baik lagi. Datuk sponsor tu yang lebih baik daripada tu. Kata kan, cuba tengok. Dapat terus. Doa makbul terus. Allah ganti balik dengan yang lebih baik lagi daripada tu. Yang kau hilang tu laptop lama. Hari ni dapat laptop baru. Allah Ta'ala ganti. Itu contoh kan. Jadi banyak lagi benda-benda yang Allah Ta'ala tunjukkan kita hikmahnya. Cukuplah setakat tu insyaAllah untuk petang ni. Saya lagi lambat dan kita lagi teruk lagi jam saya kena. Jadi ada apa, kalau ada soalan, biasanya kuliah muslimat mesti ada soalan. Tapi kalau ada soalan, tanya pada ustaz yang datang pada minggu depan insya-Allah. Okey. Cuma saya nak sebut sikit je tadi sebab tadi viral satu isu pasal hukum jual beli kucing. Pasal dekat Surakabas Sina hari ni ada sebut hukum jual beli kucing haram. Dia kata sebenarnya pandangan empat mazhab dalam fiqh ahli sunnah wal jamaah, keempat mazhab mengatakan harus boleh jual beli kucing, bukan seperti mana yang didakwa oleh ustaz tersebut. Zaman sekarang kena hati-hati. Walaupun ada pandangan yang kata haram tu, dia ambil pandangan yang haram tu, pandangan yang lemah. Dia ambil satu pandangan, lepas tu buat kontroversi haram, kata kan. Sedangkan orang Malaysia dah biasa. Fatwa Majlis Fatwa Jordan punya fatwa, Majlis Fatwa Malaysia tak keluar lagi. Majlis Fatwa Jordan sebut, dia kata halal kalau jual beli tu untuk manfaat. Contoh kucing nak bagi dia halau tikus ke, ataupun memang sebab kita suka bela kucing, kita nak bagi dia makan dan sebagainya, okey. Tapi jangan sampai berlebihan. Dia kata sampai jual beli kucing harga RM200,000 kan, RM300,000 seekor kucing. Yang itu tu jangan. Sebab apa? Sebab tak logik kata. Kau beli kucing sampai harga macam tu, kau biarkan saudara kau kelaparan dekat Syria, dekat Rohingya, dekat Palestin, dekat Sudan, dekat apa kan, kita biarkan. Beli kucing seekor RM200,000. Yang itu yang jangan. Kalau kucing biasa-biasa, beli kucing Parsi sikit harga sekian-sekian, itu tak ada masalah. Hukumnya harus. Okay? So don't worry, be happy. Keep it up, don't give up. Itu dia. Okay. Jadi cukup setakat itu insyaAllah untuk apa namanya ni, untuk petang ni. Dan tu kawan saya terus bawa buku sebut Kun Anta tadi tu keluar. Buku Kun Anta tu tulisan saya sendiri dengan Eliza Helmi dan juga Faris. Kita tulis berkaitan dengan cerita-cerita motivasi daripada zaman sebelum Nabi SAW sampai zaman sekarang. Sampai cerita saya sendiri pun ada dalam tu, cerita Eliza Helmi pun ada dalam tu. Lebihnya kepada nak jadi diri kita, supaya kita tak perlu jadi orang lain. Kita tak perlu nak menyamar jadi orang lain untuk jadi hebat. Dan kita juga tak sampai ke tahap menghina diri kita. Kita ada keyakinan diri tapi tak perlu nak sombong. Ada orang dia yakin diri sampai sombong belakang, dan ada orang langsung tak ada keyakinan diri, menghina diri. So jadilah diri kita. InsyaAllah kita boleh imbangkan antara dua tu.
dan banyaklah cerita-cerita daripada hadis Nabi SAW, ada doa-doa dalam tu dan sebagainya. Buku ni best seller dekat banyak tempat, dan antaranya dekat Popular pun. Kedai buku Popular, kalau masuk je kedai buku Popular tu, dia duduk depan sekali. Popular's Choice dipanggil. Tapi kedai buku Popular dia harga kedai lah. Yang ni harga penerbit. Harga penerbit murah lah sikit. RM25 jadi RM20 insyaAllah. Lepas tu apa tu lah? Zikir Munajat. Yang ni album terbaru, kumpulan UNIC dengan saya. Album kedua, ni album ketiga. Album kedua doa. Kalau kakak dia dengar doa-doa dekat radio tiap hari keluar, kan? Yang itu daripada album kedua kita lah. Tajuk dia doa. Yang tu platinum berkembang 4, alhamdulillah. Ramai orang beli dan ramai orang dapatkan album tu dan hafal, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat bila ramai orang hafal doa-doa ni. Mudah-mudahan adalah saham untuk kita orang masuk dalam kubur nanti. Orang masih lagi hafal, masih boleh amalkan doa-doa tu, insya-Allah adalah saham pahala dia, insya-Allah. Tapi ni bukan album doa ni album zikir munajat. Ni album baru keluar dia kat Hilang, masih panas ni. Belum sampai kedai lagi. Jadi boleh dapatkan kat sini, insya-Allah. Zikir munajat, dan ada tazkirah ringkas, dan ada juga album untuk yang diterbitkan oleh Ustaz Dusuki Abdul Rani, yang biasa kalau Ustaz Dusuki, namanya zikir istighas.